Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan sebelum saya memperkenalkan kedua-dua tetamu dalam rancangan ini, saya ingin membawa penonton untuk kita melihat kembali apa yang telah kita pelajari beberapa tahun yang lepas dalam konteks ekonomi Malaysia dan ekonomi dunia juga. Kalau kita ingat beberapa tahun yang lepas, mungkin juga hampir 10 tahun yang lepas kalau mungkin tidak silap saya, apa yang kita belajar ini jauh dari Malaysia, iaitu di zon Eropah. Apa yang kita melihat ketika itu berlaku krisis ekonomi di sana, dan yang kita belajar adalah dua polisi ataupun dasar utama di sana yang berdepan sedikit permasalahan, iaitu dasar monetary dan juga fiskal. Mengapa saya membawa perkara ini? Kerana ini juga kita akan sentuh dalam diskusi kita. Kerana kita melihat di zon Eropah, apabila berlaku krisis ini disebabkan oleh dasar monetary mereka adalah selari di bawah ECB ataupun Bank Pusat Eropah. Tetapi dasar fiskal mereka adalah mengikut negara masing-masing, cara mereka berbelanja dan sebagainya. Dan ini membawa kepada krisis ekonomi yang pada akhirnya kita saksikan kesukaran untuk mereka menyelesaikan masalah ini. Ini yang saya nak buka bicara pada pagi ini kerana kepentingan untuk menyaksikan dasar monetary, dasar fiskal bergerak seiring dalam kita membangunkan ekonomi, khususnya pasca pandemik COVID-19 dan bergerak ke hadapan untuk membina ekonomi lebih berdaya tahan, dan juga kita faham apa masalah yang ada, apa cabaran yang ada dan apa penyelesaian yang bersesuaian dengan setiap masalah yang kita hadapi. Saya nak bawakan orang-orang yang besar pada waktu ini dari segi penguasaan kepada ekonomi itu, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Kewangan kedua. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan Nega Awani, dan juga kita ada Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur. Terima kasih, saya berbesar hati kerana sudi bersama dengan saya. Okey, kita nak mulakan, tadi saya membuka dengan melihat kepada dasar monetary dan dasar fiskal. Ini sangat penting sebab kadang-kadang orang ingin faham juga dasar monetary ini untuk orang kebanyakan lah. Dasar monetary ini apa dan sebagainya. Fiskal pula apa fungsinya. Ini dua perkara yang berbeza dan dipimpin oleh dua pihak yang berbeza. Dasar fiskal kita tahu berapa banyak duit kita ada untuk kita belanjakan, kita urus dengan baik. Monetary ini secara ringkasnya kita nak kontrol lah atau kawal berapa banyak wang ada dalam ekonomi supaya tidak teruruslah keadaan itu. Nanti governor mungkin boleh bantu juga. Tapi baru-baru ini kita gerakkan ia selari dengan pergi ke negara-negara lain untuk memperkenalkan apa itu Malaysia dari segi ekonomi kita, apa yang kita boleh sediakan, apa yang kita boleh tawarkan, Datuk Seri. Kalau boleh dikongsikan roadshow itu, sebab Governor dan juga Menteri Kewangan kedua bergerak sekali membawa kedua-dua ini, monetary dan juga fiskal. Kalau boleh dikongsikan perkara itu. Terima kasih Najib kerana menjemput kami berdua untuk berbincang topik ini kan. Kalau kita tengok dari segi apa yang dirancangkan, kedua-dua Bank Negara dengan Kementerian Kewangan berhasrat untuk membuat cerita baru untuk Malaysia, di mana kita mengetengahkan dasar baru yang dibuat oleh Kerajaan Madani dan apakah inisiatif-inisiatif yang dibuatkan untuk merancangkan balik ekonomi. Kerana kita rasa dari segi ekonomi framework yang kita ada, bawah ekonomi framework ekonomi Madani dah memang jelas apakah prioriti yang penting untuk Malaysia untuk reset ekonomi ke arah yang baru. Yang pertama, kalau kita tengok dalam teras ekonomi Madani, kita ada 3 fokus yang penting. Yang pertama ialah meningkatkan ceiling. Ini bermakna macam mana nak merancangkan lagi ekonomi lah. Orang putih kata apa? Make the cake bigger. Kerana bila ekonomi cake itu lebih besar lagi banyak benda yang kita boleh menggunakan dalam perancangan yang kita ada, dan rakyat merasakan lebih kaya lagi lah dalam bab tu. Keduanya, kita pun faham kadang-kadang dalam pembangunan negara, ya, kadang-kadang isu jurang yang antara mereka yang ada dengan yang tak ada makin melebar. Betul. Bawah ekonomi Madani, satu teras yang penting adalah untuk mengurangkan jurang di antara mereka yang berada dengan yang tak berada. Jadi mekanisme yang kita akan melihat dalam macam mana meningkatkan penggajian yang ada dalam Malaysia. Kita tengok macam mana cash assistance yang ada boleh menolong kepada mereka yang betul-betul berhak mendapatnya. Jadi kita boleh meringankan beban yang ada dan juga meningkatkan infrastruktur basic yang untuk memberi kepada rakyat apa yang sepatutnya kerajaan memberikan. Yang ketiga ialah dari segi tata kelola, ya, dan efisiensi, macam mana kerajaan deliver servis dia. Kerana lebih efisien, lebih baik kita buat, lebih banyak penjimatan yang dibuat, lebih rancak, lebih cepat kita buat. Jadi rakyat dapat merasakan. Kita rasa kalau kita boleh buat ketiga-tiga ni dengan lebih baik lagi, ekonomi Malaysia akan lebih berkembang. Dan itu cerita yang kita bawakan juga ke negara luar. Ini adalah Malaysia dan juga dasar-dasar yang kita ada. Untuk Gubernur sendiri juga turut menyertai jelajah ini.
Dari sudut monetary itu apa yang kita nak bawakan bahawa kebersamaan itu ada untuk Malaysia dan kita bawakan bersama untuk jelajah ini. Okey, terima kasih Najib atas jemputan kepada kami berdua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yang Muat Menteri tadi, saya pun nak tambah juga. Saya rasa jelajah ini memang baik untuk negara Malaysia kerana ia juga mendapati yang pelabur asing di luar sana, mereka menghargai cerita berkenaan dengan Malaysia. Naratif pertumbuhan Malaysia itu sendiri. Ada 3 perkara saya rasa mungkin menarik perhatian mereka. Pertama, dari segi dasar kita. Bapak Menteri sebut tadi, dari segi dasar kerangka ekonomi baru, kita juga yang memastikan kita menuju ke arah negara maju dan meningkatkan pendapatan rakyat. Samping itu, kita juga ada pelan-pelan induk lain yang menyokong dasar ini. Contohnya ada 3. Pertama adalah di NIMP, Pelan Induk Perindustrian Baru, yang menuju kepada pelaburan yang berimpak tinggi, yang berkualiti tinggi dan boleh mencipta pekerjaan berpendapatan tinggi. Kedua, dari segi National Energy Transition Roadmap kita, menuju ke arah hijau, ke arah karbon rendah. Ketiga, dari segi National Semiconductor Strategy kita, yang menuju ke arah memperkuatkan lagi sektor semiconductor kita. Mereka rasa dasar kita ini adalah koheren dan konsisten untuk mencapai beberapa aspirasi tertentu. Pertamanya, untuk menuju ke arah negara maju. Kedua, menarik pelaburan yang berimpak tinggi dan berkualiti tinggi. Dan ketiga, dari segi menyumbang kepada pembangunan ekonomi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi naratif atau cerita pertumbuhan ekonomi kita. Jika kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi Malaysia, daripada tahun 2011 lagi sampai ke sekarang ni, kita bertumbuh sebanyak 4.3% secara purata. Ini adalah jauh lebih tinggi jika kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN di serantau negara kita. Dan juga jika kita bandingkan dengan negara-negara yang mempunyai taraf penerapan yang sama dengan Malaysia. Kedua, kita tengok pertumbuhan dalam masa terdekat baru-baru ini. For example, first half tahun ini, kita bertumbuh sebanyak 5.1%. Ini adalah di anggaran kita 45%, kita capai 5.1% for the first half. So that's a very good story that they have heard. Ketiga, dari segi inflasi kita pun, monetary policy kita, dari segi inflasi kita terkawal. Perkara ketiga yang mereka tertarik adalah, satu perkara yang saya rasa penting untuk di-highlightkan di sini adalah dari segi kepelbagaian ekonomi kita. Kita ada di antara ekonomi di dunia yang paling pelbagai. Dari segi struktur ekonomi kita, dari segi produk yang kita offer kepada negara luar, ekspor kita, dan juga dari segi trade partner kita. So diversified. So bila kita cerita these 3 stories and dia faham naratif kita, jadi kita sense ada perubahan dalam sentimen kepada pelabur. Itu yang kita dapat lihat hasil daripada jelajah ini. Kita dapat lihat dari segi contohnya pasaran equity kita menerima aliran modal masuk sebanyak 1 bilion lebih kurang year to date. Dari segi bond market kita dapat lihat sekurang-kurangnya about 2.8 bilion US dollar telah masuk dalam negara kita dalam tempoh setahun ini. Mengambil sedikit apa yang Governor sebutkan tadi, kerangka ekonomi madani satu perkara. Ada juga beberapa dasar yang lain seperti NIMP, NETR. Ini semua dasar-dasar yang dilihat oleh agensi penarafan negara luar sebagai satu tindakan yang berani dalam konteks negara Malaysia. Sebab selama ini mungkin mereka melihat bahawa negara Malaysia kita akan memperkenalkan dasar-dasar yang popular sahaja. Tapi kali ini dasar yang tidak popular pun kita perkenalkan demi ekonomi yang lebih ataupun menyelesaikan cabaran struktur ekonomi yang lebih jangka masa panjang. Bagaimana kita melihat progresnya setakat ini? NIMP sebagai contoh, saya tertarik apabila saya melihat bahawa agihan ekonomi itu akan ada di setiap negeri. Ini isu yang panjang kita sebutkan. Agihan ekonomi perlu luar daripada negeri-negeri industri supaya orang tidak berhijrah ke kawasan bandar, semua orang ada peluang pekerjaan, kepakaran pun akan ditaburkan ke banyak-banyak negeri dan sebagainya. Bagaimana progresnya setakat ini untuk kerangka ekonomi madani dan juga dasar-dasar yang lain? Seperti yang diceritakan oleh Governor tadi kan, orang luar, investor kat luar tertarik kepada apa cerita yang kita buat. Tapi yang lebih penting pada ceritanya, kita punya execution. Bolehkah kita merealisasikan apa yang kita ada aspiration. Jadi tengok dari segi FDI.
FDI tahun lalu telah memuncak kepada lebih pada 330 bilion ringgit yang akan masuk ke dalam Malaysia. Dan separuh tahun pertama, kita pun dah approve lebih pada daripada 86 bilion investment baru. Ini bermakna clarity apa yang kita ada dalam kerangka ekonomi madani, dan NIMP telah menggalakkan orang nak masuk. Dan dia dah take the step untuk nak invest dalam ekonomi negara. Tapi yang penting kita tengok, bila kita nak merancakkan ekonomi negara, kita tak hanya melihat kepada apa-apa nak masuk kita ambil lah. Bila kita ada NIMP tu, kita menerangkan yang inilah industri-industri yang penting untuk Malaysia. Dan kita melihat apa yang dah ada dalam Malaysia. Jadi dari segi electronics punya sektor, semiconductor sektor, kita ada competitive advantage. Jadi apa kita nak, kita meningkatkan lagi kualiti industri yang ada di dalam Malaysia. Kerana lebih tinggi kualiti yang ada, lebih banyak peluang pekerjaan yang dijanakan untuk rakyat Malaysia. Jadi kalau kita tengok sektor E&E kan, baru ni dengan gabungan PNB dengan Sime Darby SD Guthrie sekarang, dia telah bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Perak untuk membuka Krian KGIP lah, Green Industrial Park. Ini adalah untuk meningkatkan lagi lokasi-lokasi yang mana semiconductor industri yang ada boleh diperbesarkan, tapi ke negeri yang baru. It's close enough to infrastructure, dekat dengan apa-apa yang ada sekarang, tapi dia membesarkan. Jadi lebih banyak peluang juga untuk rakyat Malaysia untuk even out the distribution of industry. Dengan pendekatan ni, kita berharap the evenness of development dalam negara akan berkembang. Kalau kita tengok daripada segi apa negara dah buat untuk mengurangkan jurang yang ada daripada urban kepada rural, infrastruktur adalah satu benda yang penting. Kalau kita tengok ujung tahun depan, insya-Allah gemas JB punya kereta api Milling akan siap. Jadi kita boleh naik kereta api through the double tracking daripada JB sampai ke Perlis. Bila ada tu, peningkatan tu membuka lagi peluang untuk banyak industri di-develop di area itu. Along the way. Sama juga dengan ECRL. ECRL pun ujung tahun depan akan siap. Jadi kita buka balik ke East Coast pula. Dan usaha kerajaan adalah untuk merancakkan the development along the area yang ada. Jadi usaha kerajaan bukan sahaja menarik, tapi distribute dengan memberi pembukaan infrastruktur yang ada dalam negara. Okey, Governor, kalau kita melihat kepada dasar-dasar ni, jangka masa pendek ke, jangka masa panjang ke, ini memang menyumbang kepada ekonomi. Tapi kalau boleh dijelaskan, sebab data-data ekonomi ni ada banyak kadang-kadang. Ada orang memilih satu data saja, ekonomi kita bagus. Ada satu memilih ringgit, kalau jatuh je, ekonomi kita tak bagus. Padahal ada banyak indikator lain yang perlu disekalikan dalam kita membaca ekonomi. Di pihak Bank Negara, bagaimana untuk melihat cerminan dasar-dasar ni, jangka masa pendek atau jangka masa panjang, adalah satu bentuk terjemahan kepada ekonomi yang kukuh pada ketika ini? Okey. Pada pandangan kita dari segi dasar-dasar pertumbuhan ekonomi negara Malaysia, kita adalah pelbagai pertamanya, dan kita ada banyak drivers of growth. So that's very important for us to understand that. Apakah dia driver of growth ni? Pertamanya dari segi perbelanjaan isi rumah. Kita dapat lihat yang isi rumah adalah agak tinggi. Contohnya pada suku kedua tahun ini, perbelanjaan isi rumah meningkat pada kadar 6%. Agak tinggi. Apakah faktor-faktor yang mendorong ke arah peningkatan ini? Ada dua faktor. Pertama, dari segi pekerjaan. Unemployment kita atau pengangguran kita telah menurun daripada 5.3% pada peak masa pandemik kepada 3.3% pada masa sekarang ini. Dan this level ni adalah sama dengan paras yang kita alami sebelum pandemik. Pertama. Kedua, kita lihat dari segi labour participation atau penyertaan buruh kita adalah tinggi. 70.1%. Ini adalah yang tertinggi sebenarnya pada masa kini. Ketiga, dari segi pendapatan. Kita nampak upah pun meningkat juga. Ini ada indikator menunjukkan ekonomi kita telah pulih dan telah membangun lagi. Ini telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kita. Itu pertama, penggunaan rumah. Kedua, pelaburan. Kita dah cerita pasal pelaburan dari segi pelaburan luar dan juga pelaburan dalaman DDI dan juga pelaburan daripada kerajaan sendiri. Ada banyak projek-projek. Ini juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ketiga, ekspor. Tahun ini kita nampak pemulihan perdagangan antarabangsa. Dan kita telah mendapat manfaat daripada pemulihan ini di mana ekspor kita telah meningkat dengan baiknya daripada tag up cycle dan sebagainya. Dan keempat, dari segi ketibaan pelancong.
kita dapat ramai pelancong selepas pandemik, dan apa yang kerajaan lakukan contohnya memberi visa free kepada China dan India telah menghasilkan ramai pendatang pelancong ke Malaysia. Yang penting Najib adalah kita lihat perbelanjaan pelancong telah meningkat. Contohnya for the second quarter is about 22.4 billion perbelanjaan pelancong. So ini adalah faktor-faktor yang the driver of growth untuk ekonomi Malaysia ini. Okey. Saya nak balik kepada FDI, DDI ini, pelaburan langsung asing, pelaburan langsung domestik. Untuk ini perspektif orang ramai di bawah ni. Sebab apabila kita umumkan angka ini sekian-sekian bilion sebagai contoh. Ramai yang skeptikal, okey ini berbilion tapi apa yang saya dapat ni? Ramai yang tanya soalan-soalan seperti itulah. Dan juga valid, soalan itu valid untuk mereka. Cuma kita ingin melihat bahawa trickle down effect itu adalah ada masanya dan juga kena pada tempatnya. Dato' Sri boleh jelaskan kepentingan kita mengetahui angka tersebut dan apa yang terwujud selepas kita umum angka tersebut tu supaya orang faham. Kalau kita tengok dari segi FDI kan, banyak FDI yang masuk dalam negara ni, kita dalam sektor E&E, data center, oil and gas yang ada ya. Jadi kalau dari segi E&E sektor dan semiconductor, kita nampak macam Infineon telah membesarkan dia punya manufacturing capacity dekat Kulim. Ya, ini memberi peluang untuk lebih banyak pekerjaan akan digana daripada situ. Semasa construction of the manufacturing, orang kita daripada segi contractual sector pun dapat kenaikan macam tu. Jadi memang ada sektor-sektor yang immediately dapat growth. Tapi kita harap bila benda itu dah siap, manufacturing facility sudah beroperasi, rakyat juga dapat bekerja dengan itu. Jadi dah nampak komitmen, dah nampak construction, dah nampak juga some of the facilities yang diorang buat dah mula menjana operasi. Jadi dari segi kerajaan ni adalah tanda-tanda yang baik yang dibuat. Tapi apa juga kerajaan nak ialah kalau kita tengok dari segi ekosistem yang ada pada semiconductor. Kita ada banyak semiconductor punya player yang ada di Malaysia. You nak tengok Infineon, nak tengok Intel, ni semua kan banyak ada kan di Malaysia. Tapi industri sokongan yang membina ekosistem keliling semiconductor ni mungkin tak mature lagi. Jadi dengan usaha DDI yang masuk daripada GLIC, ya, mereka juga ada mencari jalan di mana mereka boleh menolong industri Malaysia untuk berkembang, melabur dalam industri untuk membina ekosistem lebih rancak. Bila ekosistem ini jadi lebih rancak, dia supply kepada multinationals macam Intel, Infineon dengan ni semua kan. Jadi dia become part of the supply chain. Jadi orang tu tak akan keluar. Because nak replace the supply chain becomes a big challenge untuk ini. Jadi kita permanentlize the development yang ada dalam Malaysia. Sambil membina juara-juara lokal yang boleh bersaing juga di luar negara. Ya, dan kita meningkatkan kualiti pekerjaan yang ada di dalam Malaysia. So this is a proses yang kita buat yang measured. This is a proses yang kita buat untuk jangka masa panjang, tapi ada juga yang immediately in the short term dah nampak perkembangan. Kalau you tengok GDP second quarter tahun ni, 5.9% GDP growth. Satu segmen yang banyak mendapat kenaikan adalah construction. Kerana data center construction adalah satu sektor yang besar. So immediately dah dapat sektor itu dah berkembang, peningkatan employment dah ada dalam sektor itu. Jadi apa kita berharap lebih rancak, lebih banyak yang akan dijanakan, lebih banyak peluang untuk rakyat kita akan terjadi. Seperti Gambar pun cerita tadi kan, tourism adalah satu sektor yang penting di negara. Bila orang luar datang melancong, dia berpusing di mata tempat di Malaysia, penjaja kita mendapat pulangan kalau orang beli barang, souvenir kita dapat, orang yang ada aktiviti untuk menolong pelancongan tu dapat pulangan. So, kita dah nampak dah pun, this factor is actually helping to lift the economy. Dan kerana itu peningkatan average median pay dalam negara ini pun dah naik. So dah clear inisiatif-inisiatif bahawa ekonomi wadani framework telah berjaya. Ya. Ada banyak lagi? Ya, memang ada banyak lagi yang akan datang. Tapi tanda-tanda awal itu telah amat memberangsangkan. Dato' Sri, ketika kita siarkan ini, I think seminggu lebih atau 2 minggu lagi Belanjawan 2025 akan dibentangkan. Dato' Sri adalah antara yang bekerja keras ni nak mempersiapkan belanjawan ini.
ramai yang melihat penganalisis menjangkakan bahawa belanjawan 2025 ini bukan belanjawan gula-gula dah. Ini semua untuk reformasi. Kalau orang ramai dengar ni jadi takut ni, rasa macam susah belanjawan ni. Tapi realitinya apa sebenarnya? Mungkin tidak ada perinciannya, tapi apa yang menjadi tumpuannya belanjawan? Saya rasa yang penting kita ingat ialah kerajaan tidak memikir belanjawan itu sebagai satu tool untuk digunakan untuk nak buat rakyat lebih seronok ke, nak buat pelabur asing lebih seronok, tak. Ia adalah satu mekanisme yang kita boleh meningkatkan prioritization kepada segi ekonomi. So beberapa perkara penting dalam prioritization untuk ekonomi. Satu ialah kita kena terus membuat structural reform. Kerana structural reform akan terus membina asas yang lebih kukuh untuk ekonomi. Itu satu. Kedua ialah pendekatan kerajaan ini adalah untuk memberi balik kepada rakyat. Jadi kita tengok macam mana kita boleh melindung rakyat daripada isu-isu yang terjadi. Mungkin dengan meningkatkan investment dalam sektor-sektor yang penting untuk rakyat, education, health sebagai contoh. Dan mungkin dengan pendekatan baru macam kita kata, kalau kita nak reformasi pun subsidi, mereka yang masih memerlukan kita harus memberi kepada grup yang itu. Kerana inilah asas dalam negara. Tapi yang penting, pelonjakan ekonomi kepada struktur yang baru adalah penting. Lagi banyak high grading of investment yang masuk, lebih banyak peluang yang akan dijanakan untuk rakyat kita untuk mendapat pulangan pekerjaan yang lebih baik. Jadi supporting infrastructure yang kita ada bukan saja daripada insentif pada pelabur, tapi juga macam mana nak buat upskilling untuk society. Jadi kita bagi chance untuk orang kita untuk cepat meningkatkan skill, jadi dia boleh menjanakan pulangan pekerjaan yang lebih elok lagi. Soalan penutup kepada Governor ini penting sebab ramai juga yang kirim soalan ni. Okey, apabila result Persekutuan Amerika Syarikat ni dia dah umum pemotongan, dia pun dah beritahu bayangan berapa banyak potongan dia nak potong. Dia pun dah bagi gambaran 2026 sekian kadar mereka. Mereka letakkan mungkin pada sekitar 2 hingga 2.5% kadar mereka. OPR kita bagaimana kalau itulah kadar di Federal Reserve? Kita faham OPR itu bukan hanya ditentukan oleh The Fed, tapi di pihak bank negara bagaimana urusannya? Okey. Dari segi OPR, dasar monetary kita adalah bergantung lebih pada domestik. Faktor-faktor domestik yang menentukan dua perkara. Pertama, apakah prospek ataupun inflasi kita, dan juga apakah prospek pertumbuhan kita. Kita ambil the balance of risk on the outlook of inflation dan juga growth untuk masa hadapan. Kita ambil a longer term punya perspektif. Dan dasar monetary kita perlu sesuai kepada dasar domestik kita, keadaan domestik kita, dan bukan apa yang berlaku di luar negara. Jadi walaupun Fed naikkan kadar faedah ke atau turunkan kadar faedah ke, dia tidak memberi sebarang clue kepada kita bagaimana kita nak menangani monetary policy di Malaysia. Cuma apa yang kita lihat adalah apakah impak daripada perubahan di Amerika Syarikat ataupun di mana-mana sahaja dari segi monetary mereka ke atas outlook of inflation kita dan outlook of pertumbuhan ekonomi kita. That's where we look at it. Dan bila kita tengok data-data yang datang, apabila kita buat mesyuarat tu, kita tengok apakah outlook kita pada masa mungkin 4 ataupun 8 kuartal yang akan datang dari segi inflasi dan juga dari segi pertumbuhan ekonomi. Dan kita akan tengok apakah paras OPR yang sesuai untuk memastikan price stability dan juga untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Itu yang kita lihat. Lebih pada domestic factor daripada international factor. Pada keadaan sekarang cukup akomodatif. Pada masa sekarang ni at 3% it is supportive of economic growth in the country. Okey. Penutup kita bagi Datuk Seri untuk orang ramai yang melihat ini untuk memahami ada langkah tidak popular, ada langkah jangka pendek, ada langkah jangka panjang untuk mereka faham bahawa ini semua pada akhirnya kita buat untuk ekonomi negara, kalau bukan untuk generasi kita sebagai contoh pada hari ini yang merasakan, mungkin beberapa generasi akan datang akan merasakan perkara tersebut. Saya rasa kita kena ingat yang penting ialah untuk pergerakan dan penonjakan ekonomi negara. Ya, yang itu adalah satu fokus yang penting. We cannot trade short term untuk long term. Ya, kerana short term akan terus short term macam itulah sampai tak habis kan. Tapi untuk kerajaan dia kena cari balance di mana rakyat kita sekarang juga dapat merasa kerancakan ekonomi yang berlaku dengan peningkatan servis yang ada, peningkatan pekerjaan yang ada, kualiti yang dijanakan. Jadi
challenge untuk kerajaan macam mana nak find the fair balance yang rakyat sekarang dapat merasa, tapi juga untuk masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita dapat menjana merasa apa yang kita buat sekarang di mana peluang pekerjaan lebih baik lagi. Mereka akan duduk di dalam negara ni, tak keluar ke tempat lain, merayau nak cari kerja di tempat lain kan. Mereka merasa quality of life dia lebih elok lagi. Ya, jadi kita kena ambil sebahagian daripada development expenditure untuk kelestarian di masa depan. Tapi apa yang kita buat untuk immediate, untuk mengurangkan jurang kekangan yang ada, kita buat juga di masa sekarang. Okey. Datuk Seri, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani. Governor, terima kasih juga kerana meluangkan masa hampir sejam bersama dengan Niaga Awani. Ini bukan senang nak dapat kedua-dua individu yang hebat ini. Terima kasih. Sekian saja, saya Najib Arif. Semua ini kami akan muatkan juga di laman web kami, astroawani.com.